Okey. Zarah neutral terbina daripada dua atau lebih atom disebut sebagai molekul. Okey. Dekat sini lah yang cikgu nak terangkan guna ni, plastisin ni. Okey. So, sebenarnya kalau atom sahaja, ada unsur yang wujud sebagai atom sahaja. Dia wujud dalam bentuk macam ni saja. Yang ini dia kumpul banyak. Okey. So dia wujud sebagai atom sahaja. Ada juga unsur yang wujud sebagai molekul. Molekul ni bermaksud dia wujud lebih daripada satu. Molekul ni dia lebih daripada satu. Selalu dengar tak kita cakap pasal gas oksigen, dia tulis O, lepas tu 2 dekat tepi dia. Macam ni. Okey, oksigen. Selalu dengar okey gas oksigen dia letak O2 macam ni. Kalau air dia letak H2O. Nampak tak dekat situ? Oksigen dia ada 2. Kalau macam ni yang air ni, okey, H2O ni ada 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Contoh okey, oksigen yang kita guna untuk seharian ni, kita bernafas ni kita menggunakan oksigen. Badan kita masuk, yang masuk dalam badan kita bukan oksigen saja, yang semua gas-gas lain semua boleh masuk dalam badan. Tetapi yang badan kita proses adalah gas oksigen. Okey, gas oksigen tu adalah O2. So kalau O2 maksudnya awak bayangkan ini atom oksigen, ini atom oksigen. Okey, bila dia gabung dia jadi gas oksigen. So ini kita panggil sebagai molekul. Okey, faham tak? Boleh. Boleh lah. Kalau satu, nak senang ingat, kalau satu atom, kalau lebih dari satu? Oksigen. Molekul. Kalau lebih daripada satu, molekul. Kalau yang ini gambaran untuk molekul oksigen. Oksigen dia ada 2. Gas oksigen dia tulis O2. Maksudnya 2 macam ni. Ada 2 atom dalam satu, kita panggil dia molekul. Kalau air pula, kalau air H2O. Kita ada 1 atom oksigen, kita ada 2 atom hidrogen. Kita gabungkan dia. Dah jadi macam kepala Mickey Mouse. Okey. So, dekat sini 1 atom oksigen, 2 atom hidrogen. Bila kita gabungkan dia, kita akan dapat 1 molekul yang kita panggil sebagai molekul air. Contoh macam sekarang ni cikgu dah start haus ni. Mana H2O cikgu? Tak ada. Cikgu tak bawa H2O hari ni. Selalunya ada. H2O tu adalah air. Ada juga unsur lain. Okey. Ini dah tiba nanti jadi pandai dah. Oh, saya haus, saya perlukan H2O. Alamak, saya sesak nafas, saya perlukan O2. O2 tu apa? Oksigen lah. Okey. Contoh kat sini, kita ada macam-macam lagi jenis unsur. Okey. So, tadi kita tengok atom dengan ion. Atom dengan molekul. Okey. Atom 1. Molekul lebih daripada 1. Ada tak contoh molekul lain yang awak kenal? Selain daripada oksigen, air, lagi apa? Kita lepaskan apa? Yes, betul. Karbon dioksida pun adalah molekul. Karbon dioksida tu apa? CO2. Maksudnya kat sini kita ada 1 karbon dan 2 atom oksigen. Macam ni. Okey. So ini adalah karbon dioksida. Ini plastisin. Tapi awak just bayangkan, okey, ada 1 karbon, ada 2 oksigen. Okey, ini adalah karbon dioksida. Jadilah dia molekul. Kenapa? Sebab dia ada lebih daripada 1 unsur. Okey. Lebih daripada 1 unsur dalam satu benda. Ada 2 atom oksigen, 1 atom karbon. Okey. Next. Dia tanya, apakah itu unsur? Unsur tu apa? Yang dia tulis dalam jadual berkala, nama-nama tu semua, itu adalah unsur. Okey. Apakah itu unsur? Okey. Unsur ialah bahan paling ringkas. Okey. Unsur tak boleh diurai secara kimia kepada 2 atau lebih bahan secara ringkas. Okey. Unsur. Contoh tadi cikgu ambil. Okey, ini unsur oksigen. 1 atom. Okey. Maksud dekat sini tidak boleh diurai secara kimia kepada 2 atau lebih bahan lebih ringkas lagi. So maksudnya kalau 1 unsur oksigen ni, ini kita panggil sebagai atom. Okey, 1 saja. Kita tak boleh nak pecahkan dia dah. Kita tak boleh nak tak boleh. Kita tak boleh pecahkan dia jadi 2. Dia tetap 1. So maksudnya unsur ni bahan yang paling ringkas, kita tak boleh nak pecahkan dia. Dia tetap 1. Faham tak? Tak boleh nak belah-belah dia dah. Okey, so itu maksud unsur. So maksudnya kalau oksigen lah dia. Kita tak boleh nak pecahkan dia jadi 1 unsur lain. Tak boleh. Okey. Terdapat hanya 1 jenis zarah dalam setiap jenis
jenis unsur. Ni satu ni, inilah. Contoh ini adalah oksigen. Okey. So contoh ini adalah oksigen. So oksigen ini dia. Zarah dia. Tak ada lain. Okey, hanya terdapat satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Dia tak ada zarah lain. Okey, kemudian selain besi, besi, oksigen, gas hidrogen. Korang tahu tak gas apa yang kalau kita sedot bunyi jadi macam kartun tu? Atom helium. Yes, betul. Gas helium. Gas helium dia wujud sebagai atom ke molekul? Tahu tak? Molekul. Atom. Yes, atom. Helium dia wujud sebagai atom sebab dia He sahaja. Gas helium, dia tak ada He2. Kalau gas hidrogen, dia wujud sebagai dua atom. Okey, macam ni. Hidrogen. So bila ada dua macam ni, baru kita panggil sebagai molekul. Okey, kemudian kita ada aluminium, karbon. Karbon ni tahu tak jumpa kat mana? Dekat mata pensil. Yes, kat mata pensil. And then lagi satu, awak tahu tak? Diamond yang keras tu, diamond yang keras, cantik, sebenarnya terbentuk daripada unsur karbon. Sama dengan pensil ni. Jangan tak percaya. Tapi yang membezakan dia susunan atom karbon dalam mata pensil ni dengan mana? Okey, susunan atom karbon dalam mata pensil dengan susunan atom karbon dalam diamond berbeza. Sebab tu dia boleh membentuk dua bahan yang sangat-sangat berbeza dia punya ciri-ciri. Tetapi dia terdiri daripada unsur yang sama. I hope I have a diamond but I don't. Yang cikgu ada, cikgu punya cincin sebelum ni, cincin cikgu ada batu tau. Tapi batu tu asyik tercabut je lah, cikgu tukar cincin cikgu jadi macam ni. Cikgu beli yang bentuk bunga macam ni je. This one is fully gold lah. So, emas. Emas terdiri daripada unsur aurum. Jangan pelik nama dia pelik sikit. Nama dia aurum. Dalam jadual berkala dia tulis AU. So, kalau emas, dia terdiri daripada atom ke molekul? Molekul. Atom. Yes, betul. Atom. Sebab emas terdiri daripada logam. Emas tu logam tau. Sama macam zinc. Nampak tak? Zinc ni dia terdiri daripada atom. Dia bulat-bulat je. Cuma dia rapat-rapat sebab dia dalam keadaan pepejal. Sama juga dengan cincin cikgu ni. Terdiri daripada unsur aurum ataupun unsur emas. So dia tersusun secara rapat sebab dia adalah logam. Okey. Kat sini dan kuprum juga merupakan unsur-unsur. Next. Ini dah jadi macam teka-teki dah. Korang tahu tak kuprum ni kita boleh jumpa dekat mana? Kalau tak ada lah kuprum ni, rasanya tak boleh terik lah rumah kita. Dinding. Bukan. Besi. Bukan. Simen. Bukan. Besi. Siapa lagi ada idea? Dia sangat-sangat diperlukan. Dekat mana? Cikgu lain sekali. Tak dengar lah cikgu cakap. Okey, unsur kuprum kita boleh jumpa dekat mana? Dekat rumah. Dekat rumah. Memanglah kat rumah. Kat rumah ada, kat luar rumah ada. Tapi kalau benda ni tak ada, elektrik tak boleh sampai tau kat rumah kita. So, kuprum ni dia biasanya letak kat mana? Dekat rumah. Awak nampak tak cikgu pegang apa dia tadi? Tali, wire. Yes! Penat cikgu tunjuk. Okey, sebenarnya kuprum adalah salah satu unsur yang sangat-sangat penting dalam wayar. Sebab kuprum adalah konduktor elektrik. Dia yang membawa cas elektrik. Okey, itu kuprum. Sebenarnya banyak lagi unsur-unsur yang dekat sekeliling kita ni ada dalam jadual berkala. Memanglah dalam jadual berkala tu lah. Mana lagi? So kat sini kita ada babi, tabung oksigen, kita ada besi. Besi adalah ferrum. Tapi
Kalau besi yang dah berkarat, tadi cikgu ada sebut pasal ion kan? Kalau besi yang dah berkarat, okey, waktu tu dia dah bertukar menjadi ion sebenarnya. Itu pun tingkatan 4 juga asalnya. Itu pun tingkatan 4 juga. Tapi ini just awak punya knowledge. Okey. Kalau paku dia ferrum sahaja, dia tak ada cas. Tapi bila dia dah berkarat, maksudnya dia tu dah tukar jadi cas dah tu. Okey. Kat pensel ada karbon. Okey. Next. Apakah itu sebatian? Okey. So sekarang ni kita tengok sebatian pula. Apa maksud sebatian? Okey. Sebatian terdiri daripada dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey. So sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. So maksudnya bila kita buat salah satu tindak balas, okey, bahan ni terhasil. Kita macam contoh kita buat eksperimen, kita dapat satu benda baru. Okey, itu kita panggil sebagai sebatian. Contoh macam cikgu tambah A, cikgu tambah B. Cikgu dapat C. Okey, kita dapat. Itu kita panggil sebagai sebatian. Okey. Contoh macam cikgu ada kalau nak nampak ilustrasi lah. Okey. Kita ada molekul ni. Kita ada molekul yang ini. Okey. Semangat. Inilah. Okey. Cikgu ada yang ini dengan yang ini. Okey. So, bila berlaku tindak balas, dia tukar. Okey, cikgu dapat dua benda baru. Okey, so semangat. So kita panggil benda baru ni sebagai sebatian. Okey, sebatian terdiri daripada dua ataupun lebih unsur. So yang ini dah lebih dah dua. So dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia melalui tindak balas. Contoh dia macam kita ada aluminium oksida, zinc oksida, besi klorida, gula, air, garam. So maksudnya dekat sini, molekul pun kita boleh panggil dia sebagai sebatian. Faham tak? Macam confused sikit kan? Tak apa. Sekejap cikgu tunjuk Sebenarnya, dalam kita punya kehidupan seharian ni, kita ada atom. Kita ada atom. Okey. Lepas tu kita ada sebatian. Sebatian ni terbahagi kepada dua sebenarnya. Okey, sebatian boleh jadi sebatian molekul. Boleh jadi sebatian ion. Sebab itulah kita boleh panggil setengah molekul tu sebagai sebatian. Sebab sebenarnya molekul ni adalah sebatian. Okey, atom ni satu saja, satu unsur saja. Okey. Okey, bagaimana komponen-komponen sebatian dapat dipesahkan? So unsur-unsur dalam sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal, tetapi boleh dipisahkan secara kimia. Kita boleh buat tindak balas melalui menggunakan tenaga elektrik. Ini ada yang boleh guna tenaga elektrik, ada yang kita boleh jalankan eksperimen di dalam makmal. Contoh sebatian dalam kehidupan harian, NIHA, dalam garam. Macam tadi cikgu cakap garam, ion kan? So sebab kita boleh panggil sebagai sebatian juga. Sebab sebatian ni terdiri daripada molekul dan juga ion. Ada yang molekul macam air, macam gula, itu molekul. Macam etanol dalam hand sanitizer, itu molekul. Kalau ion pula contoh macam ni garam. So kita panggil dia sebagai sebatian juga. So unsur-unsur dalam sebatian, contoh kalau dalam garam ada unsur natrium dan juga klorin. Okey. Kalau macam dekat cengkerang dia ada 3 unsur. Kalsium, karbon dan juga oksigen. So maksudnya kat sini ada 3 unsur yang dah bergabung. So kita panggil dia sebagai sebatian. Okey. And then kat sini unsur-unsur dalam sebatian karbon. Dekat gula ada sebatian karbon, hidrogen dan juga oksigen. Yang ini kita panggil sebagai glukosa. Gula. Gula yang kita makan tu nama saintifiknya adalah glukosa. Kalau garam nama saintifiknya natrium klorida. Mak, apa pasal hari ni rasa macam kurang natrium klorida je dalam masakan? Apa maksudnya tu? Garam. Kurang garam. Lepas tu mak awak jawab balik, mana boleh makan natrium klorida banyak-banyak, nanti darah tinggi.
Untuk jaga kesihatan. Samalah juga dengan ni. Gula ni. Gula, glukosa. Okey, gula, glukosa. Lagi apa yang biasa kita jumpa?